Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton episod khas Agenda Wani untuk melihat ke arah inovasi dalam ASEAN, terutamanya pada perkhidmatan awam. Kerana kita tahu ASEAN bermula dengan pertemuan ketua-ketua kerajaan, wakil-wakil kerajaan. Tetapi kali ini dunia sudah begitu berubah. Korun ke-21 ini ada pelbagai tuntutan terhadap ASEAN, terhadap pegawai perkhidmatan awamnya, terhadap kerajaannya dan sebagainya. Jadi hubungan di antara negara itu jelas memerlukan satu penambahbaikan. Dalam konteks itu kita melihat isu yang baru-baru ini seperti isu jerubu dan sebagainya. Masyarakat mengharapkan penyelesaian yang cepat. Tapi apakah mekanisme dan apakah caranya dan apakah pemikirannya? Kita bertuah kerana ada ASEAN Civil Service Innovation Conference towards an ASEAN Citizen-Centric Civil Service, melihat pada inovasi dalam perkhidmatan awam di ASEAN. Pertandingan ini berlangsung 18-19 November di Hilton Kuala Lumpur. Oleh itu dua orang yang cukup sesuai membincangkannya bersama saya hari ini. Paling hampir dengan saya tentunya Tan Sri Rafidah Aziz, mantan Menteri Perdagangan Perbankan dan Industri, dan juga Dr. Hamidin Abdul Hamid, Ketua Pegawai Eksekutif Razak School of Government, yang menyokong kuat ataupun menganjurkan persidangan ini. Saya nak pergi kepada Tan Sri Rafidah dahulu. Mungkin elok kalau kita bergerak sedikit ke belakang melihat pada masa dahulu untuk melihat sejauh mana ASEAN telah pun mara ke depan dan dikatakan yang kedua paling hebat di dunia ini selepas Kesatuan Eropah misalnya. Dalam konteks itu mungkin kita perlu mengetahui latar belakangnya sampai ke sini untuk kita memikirkan apakah inovasi boleh pergi ke depan. Tan Sri Rafidah. Ya, sebenarnya ASEAN ni ialah bergantung kepada integrasi ASEAN sebagai satu entiti 10 negara. Dulu 6 aja, tambah 4. Dan ianya melibatkan 3 tiang. Yang tiang pertama, tiang ekonomi, iaitu menubuhkan ASEAN Economic Community, Komuniti Ekonomi ASEAN. Yang keduanya ialah tiang social cultural, iaitu kebudayaan dan sosial. Dan ketiganya tiang political, kerana kita kena ada political structure. Jadi kalau kita nak nilai sejauh mana ASEAN tu dah maju ataupun membangun dari segi satu entiti, hendaklah kita lihat daripada tiga-tiga tiang. Yang kita nampak ialah oleh kerana penubuhan ASEAN Economic Community itu lebih deras pembentukannya daripada yang dua tiang yang lain, ianya didorong oleh pasaran, iaitu oleh swasta, oleh bisnes-bisnes yang ingin membuat bisnes melampaui sepadan. Macam kita, bank kita pergi ke Indonesia, pergi ke Filipina, Bangkok dan sebagainya. Jadi oleh kerana ia didorongin oleh swasta, maka lebih cepat berjalan. Tapi yang mana didorongin oleh kerajaan-kerajaan, seperti social cultural, seperti yang politik tadi itu, agak lambat sikit ke belakang. Mungkin inilah peranan civil service tadi itu. Kerana kalau disuruh swasta mendahului, maka civil service ni, perkhidmatan awam ASEAN dan perkhidmatan domestik kita, wajar menyediakan perkhidmatan yang mendorong dan memboleh, iaitu enabling dan facilitation, kan. Jadi sebab swasta ni tak terhalang bila nak pergi ke mana-mana negeri untuk bisnes dalam ASEAN. Yang kedua, political dan cultural ni yang susah ni, social cultural. Kerana saya khawatir jangkauan ASEAN ni, pemahaman apa dia ASEAN, apa ASEAN boleh buat untuk rakyat biasa dalam ASEAN, tak sampai ke tanah akar umbi. Maknanya pahaman ASEAN ni nampaknya di atas je, di kerajaan, di perkhidmatan awam, di swasta. Rakyat biasa tak faham. Tu salah banyak jauh. Di Malaysia sudahlah, kita pergi kampung-kampung, tak faham ASEAN ni apa. Padahal kalau kita benar-benar jalankan usaha berperingkat ASEAN, boleh kita jangkau faedah program ASEAN sampai ke bawah, sampai ke akar umbi, supaya timbul macam di Eropah, satu pahaman entiti Eropah, European. Kita belum ada lagi identiti ASEAN yang kita bina. Maka di sinilah pada nampak saya, dari sekarang ni di Malaysia ni, kita bermesyuarat hampir ke hadapan, tumpukan kepada bagaimana civil service kita, perkhidmatan awam kita dalam semua peringkat lah, peringkat pusat, peringkat negeri, peringkat daerah. Ini bukan saja di Malaysia, di semua ASEAN, boleh mengadakan program, outreach program, program menjangkaui rakyat yang boleh memanfaatkan fahaman ASEAN itu kepada rakyat. Dan apa juga kita buat di peringkat ASEAN, turun sampai ke mereka. SME misalnya, belia misalnya, wanita misalnya. Supaya jangan mereka tak faham yang ini ialah inisiatif ASEAN. Jadi saya harap civil service kita bergumpullah bersama-sama, bermesyuarat ni, supaya satu daripada inovasi yang kita hendak ni ialah bukan inovasi dari segi merombak servis-servis, tapi inovasi pendekatan. Jangan kita hanya tumpu kepada perkhidmatan awam Malaysia ataupun Thailand atau Indonesia. Berfikir sedikit berlatar belakangkan ASEAN. Jadi kita have ASEAN perspektif ASEAN. Itu pada awal saya nak beritulah nak katakan. Itu saya nak pergi pada Dr. Hamidin kerana
Di Eropah mereka mempunyai kumpulan-kumpulan pemikir yang besar. Sebelum Kesatuan Eropah bermula pun bagaimana nak meringankan birokrasi kita sampai tak payah nak cop sebarang dokumen satu Eropah dan sebagainya. Tapi di Malaysia dan juga di negara-negara ASEAN, tambah pula dengan latar belakang negara-negara ASEAN yang tak seimbang itu, bagaimana kita nak memikirkan inovasi semua ni? Terima kasih Kamarul. Seperti yang Tan Sri Rafidah katakan tadi, cabaran utama ialah bukan saja kita melihat dalam kata intra ASEAN, tapi juga kalau kita lihat dalam setiap negara itu sendiri. Itu perkara yang pertama. Jadi pokoknya kalau kita lihat kepada persidangan inovasi perkhidmatan awam ASEAN ini, kita hendak lihat ialah pertama sekali kita hendak tahu apakah contohnya langkah-langkah yang kita dapat daripada negara-negara lain yang kita boleh jadikan sebagai satu common ground di antara negara ini. Apakah yang telah dibuat? Contohnya untuk kita melihat pada satu perkara, apakah perkara ini berlaku di Laos, adakah perkara yang sama juga berlaku di Filipina, adakah perkara ini juga berlaku di Malaysia, untuk kita menjumpa satu common ground. Mungkin isunya berbeza sudah tentu mengikut kepada setiap masalah dalaman sebuah negara yang dihadapi oleh perkhidmatan awamnya, tetapi apakah itu boleh dikongsi? Doktor, adakah itu melibatkan juga satu pemikiran baru ataupun yang perlu diperluaskan lagi, hubungan di antara perkhidmatan awam dan sektor swasta? Kerana kalau sektor swasta yang lebih mendahului pergi ke merata curug ASEAN, tentunya maklum balas daripada mereka itu perlu diserasikan oleh pegawai perkhidmatan awam dengan lebih cepat. Soalnya adalah pegawai perkhidmatan awam akan mengatakan bahawa ekosistem saya berbeza. Saya ada banyak lapisan. Swasta mungkin kalau lembaga pengarah kata okey, semua jalan saja. Ya, itu yang kita lihat tadi. Lepas tu dalam persidangan itu kita pecahkan kepada kita punya concurrent session contohnya dengan izin, ya. Kerana kita melihat contohnya good regulatory dalam konteks apa yang sudah berlaku dalam konteks movement of the people, apa yang berlaku di negara-negara tertentu. Pertama, keduanya kalau kita lihat good governance juga pada masa yang sama, supaya orang Malaysia kata good governance di Malaysia ini juga lebih kurang sama dengan apa yang difahami dengan di Thailand, di Indonesia. Mencari titik tolak itu dalam perkhidmatan awam sendiri merupakan satu cabaran. Itu saya rasa yang perlu kita lihat. Kita kena duduk bersama untuk kita melihat apa yang boleh kita teruskan. Kita rehat dahulu. Apabila kembali, saya ingin kembali kepada Tan Sri. Tan Sri tak sahlah kalau saya tak tanya Tan Sri tentang ekonomi ni, komuniti ekonomi ASEAN ni, apa lagi yang kita nak majukan ke depan, kerana perlumbaan sekarang adalah tentang kemakmuran, tentang perdagangan, dan kita tahu ada pelbagai, sementara menunggu ASEAN kita tahu kita ada TPPA dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak berikan kerangka, macam mana nak berikan framework dengan izin itu yang perlu difikirkan, itu kita bincangkan selepas ini. Okey, teruskan saja Tan Sri. Sebenarnya nak mewujudkan kerangka, ke blueprint, ke action plan, ke tak ada masalah. Banyak expert kita dari dalam, dari luar, dari ASEAN boleh buat semua ni. Yang masalahnya adalah implementasi. Dalam ASEAN ini, kekurangannya implementasi, misalnya pembukaan pasaran ataupun harmonikan standard dan sebagainya, ialah kerana keupayaan. Kurangnya keupayaan dan berbezanya keupayaan antara satu negeri dengan satu negeri. Macam kita Singapura, Malaysia boleh katakan di ataslah sikit. Tapi Laos, Myanmar, Vietnam kena pertingkatkan kapasiti dia. Jadi pertamanya, kalau kita nak cakap pasal kerangka dan implementasi yang memuaskan, hendaklah civil service ASEAN ni berkumpul, membincangkan di manakah letaknya kekurangan-kekurangan di setengah-setengah negara macam kata Abidin tadi, dan pastikan kita sama membantu meningkatkan kapasiti. Kalau tidak, orang kita pergi meniaga negeri dia, dia tak boleh nak bukakan pasaran atau tak boleh nak servis mereka, gagal lah kan, ataupun banyaklah kos. Jadi kalau kita dapat saling membantu dari segi capacity building, membina kapasiti keupayaan dalam civil service, supaya peraturannya usang dibasmikan, peraturan yang patut dibaharui undang-undang yang belum ada diadakan, undang-undang yang menghalang diperbetulkan. Ini adalah ekosistem dalam mana bisnes niaga. Kalau tidak di-address, di-managekan ekosistem ini dan menghalang bisnes, siapa nak pergi intra-ASEAN kan? Kasi adakah low hanging fruit ataupun matlamat yang paling perlu dibuat itu? Tak payah low hanging, high hanging. Banyak buah yang nak dipetik. Cumanya keupayaan memetik buah tu ada tak?
fakta menunjukkan bahawa dagangan antara ASEAN tu masih lagi kecil berbanding dengan negara individu keluar. Ya, memanglah. Tapi potensinya besar. Ya. Jadi kita lihat kalau nak kita besarkan potensi tadi, maka civil service, kerana jangan lupa negara dia tak berjalan sendiri. Government ni siapa? Bukan government tu kabinet, bukan. Government tu ialah rangka samanya kabinet dengan infrastruktur civil service. Itu yang dia sampai ke peringkat akaumbi itulah kan. Jadi kalau civil service semua peringkat semua negara ASEAN sama rata kapasiti dia, sama sefahaman tentang cara nak mengendalikan governance dan cara nak membantu swasta membuat bisnes intra ASEAN dan di luar pada ASEAN, maka dapatlah kita benar-benar mengoptimalkan potensi ekonomi ASEAN. Jadi barulah ASEAN Economic Community direalisasikan. Tadi ditanya setakat mana? Saya nak kata dalam soal pasaran barangan dah agak jauh ke depan. Tapi sektor perkhidmatan masih, services masih jauh ketinggalan. Kerana keupayaan melaksana. Banyak framework undang-undang yang tak sama, yang belum membuka jalan. Dan ada cara-cara penguatkuasaan yang juga menghalang. Fokus itu spesifik dalam perbincangan nanti. Itu yang kita lihat dalam perbincangan itu, kita bagikan. Contohnya kita kata ada satu service delivery yang kita lihat. Satu itu tema utama. Keduanya kita lihat pada good regulatory system yang kita lihat. Dua ini kita lihat adalah dua perkara yang bersaling kait antara satu sama lain. Baik dari segi customer, dari segi perniagaan maupun kepada rakyat pada masa yang sama. So demand pada rakyat juga mainkan peranan dalam konteks good regulatory dan juga dengan public service delivery. Dalam konteks ini kita melihat apabila ASEAN Civil Service dapat duduk bersama, mereka dapat melihat seperti yang kita kata tadi, apakah cabaran, apakah kerangka dalam sebuah negara itu boleh dijalankan atau tidak dalam negara yang lain. Ini saya rasa pertukaran ini amat penting untuk kita membina common ground tadi, supaya kita bercakap, kita boleh merangka seperti Tan Sri katakan tadi. Bukan saja merangka, saya rasa dalam konteks merangka itu satu yang mudah, tapi untuk kita implement, untuk kita merungkaikan cabaran-cabaran di peringkat implementasi itu merupakan satu yang kita lihat. Adakah suara dan desakan daripada akhirnya mereka yang sepatutnya mendapat manfaat itu, iaitu rakyat itu, kerana ramai yang dengan internet, dengan dunia digital, mereka melampaui beberapa kekangan tradisi sebelum ini. Jadi kalau saya terbalikkan equation itu ataupun persamaan itu, tidakkah sekarang pihak matan awam yang perlu bergerak selaju seperti rakyat Akarumbi itu? Itu sebab itu kita lihat, kalau kita pada tema utama persidangan pun kita go to citizen centric. Kerana kita melihat bahawa at the end of the day, itu yang harus kita perhatikan, di mana rakyat itu sendiri di setiap ASEAN. Apa kekangannya? Tan Sri lama dalam perkhidmatan awam. Apa kekangan utama terhadap perubahan ini? Pertamanya, kita tidak ada ASEAN agenda dalam perkhidmatan awam. Tanyalah mana-mana civil service, sama ada Malaysia ke Indonesia, they do not have, kata orang Inggeris, satu agenda ASEAN. Yang mana selari dengan agenda domestik, ia berlatar belakang ASEAN. Belum ada. Begitu juga rancangan dan program yang kita buat domestik, jarang-jarang berlatar belakang ke ASEAN. Dengan itu, kita hanya terkongkong oleh batasan domestik. Kalau kita mula dengan membukakan minda kita kepada think ASEAN, fikir ASEAN, maka banyak yang harus kita buat yang belum kita buat untuk menggerakkan sama ada bisnes melampaui batas atau sempadan ataupun mengasiankan komuniti ini dari segi memberi fahaman. Contohnya, berapa daripada sekolah-sekolah di negeri-negeri dalam negara-negara ASEAN ni ada satu kurikulum dia yang menyentuh ASEAN? Tak ada. Saya boleh cabar, tak ada. There's no curriculum yang mengatakan ada satu minggu ke satu bulan ke sekali satu apa panggil tu? Subjek ASEAN. Tak ada. Jadi bila masa orang nak faham ASEAN kalau nak sekolah universiti ke tak faham. Saya suka ini, kita rehat yang terakhir apabila kembali banyak nak cakap, tapi saya rumuskan kepada sosial dan politik itu kerana ada perbezaan yang begitu jauh di antara anggota-anggota ASEAN itu sendiri. Dan kita tahu Myanmar atau Burma pun menyaksikan satu perubahan politik, tetapi nilainya seperti prihatinnya masyarakat Muslim kepada masalah Rohingya misalnya, semuanya tentu perlu dibawa masuk dalam persidangan seperti ini. Penyelesaiannya, kerana kalau tidak, rakyat akan bergerak satu hala, perkhidmatan awam akan bergerak satu hala. Mungkin itu yang cuba dilagakan oleh Dr. Hamidin dan rakan-rakan. Itu kita bincangkan selepas ini.
Ada pelbagai perkara yang dibincangkan untuk ASEAN, tapi yang difokuskan adalah inovasi perkhidmatan awam supaya dia citizen centric atau berfokuskan kepada akar umbi itu. Dan saya nak beri contoh di mana CIMB saya rasa menggemblingkan apabila sukan ASEAN mereka Sabah tak semestinya duduk dengan Sarawak, tapi Sabah boleh duduk dengan Padang, boleh duduk dengan Jawa Timur, dan mereka membentuk satu pasukan. Asimilasi ataupun integrasi dalam konteks itu berlaku secara sistematik dalam konteks itu. Bagi perkhidmatan awam bagaimana, Tan Sri? Ya, saya dah kata tadi, perkhidmatan awam di semua negara ASEAN ini tidak ada ASEAN Agenda. Jadi buat ASEAN Agenda. Bila dalam ASEAN Agenda, tak barulah kita nampak. Katakan kesihatan, faktor kesihatan, bagaimana kita meningkatkan tahap kesihatan ASEAN. Ya. Kedua, pendidikan, saya kata tadi, bagaimana nak asimilasikan anak-anak muda untuk memahami apa ASEAN ni. Kerana mereka nak ambil alih semua ni. Dalam 10 tahun akan datang, mereka lah akan menerajui ASEAN. Ketiga, dalam segi social cultural tadi, kita banyak persamaan. Mengapa kita tidak jadikan persamaan ini sebagai satu identiti ASEAN? Ini kita bergaduh. Siapa dapin, siapa punya lagu ni, siapa punya. Itu perkara enteng, perkara tak harus timbul. Jadi jadikan persamaan-persamaan ni sebagai identiti ASEAN, sebagian identiti ASEAN. Mengenai di politika ni, Tok Salat cerita lah pasal banyak. Ni jerebu je kita boleh selesai. Dah berbelas tahun je jerebu ni. Belum lagi dapat kita duduk mengadakan satu ASEAN approach, pendekatan ASEAN. Kita tiap-tiap tahun akan suffer. InsyaAllah tahun depan jerebu datang lagi. Kenapa dah jerebu dah beberapa bulan baru kita nak meeting? Padahal kita harus ada agenda haze. Tan Sri, adakah ini pantalan ataupun tabu? Bukan benda ni tak boleh disentuh. Tak ada. Ini civil service ada terlibat sama. Pegawai-pegawai kena goncanglah kementerian masing-masing. Pegawai bukan ni Hamidin. Pegawai kenalah goncang kementerian department masing-masing untuk berfikir ASEAN. Dan ada isu-isu yang sangat penting sekarang, iaitu terorisme, cross border, iaitu pengganasan melampaui batas. Dia akan menggunakan ASEAN kalau kita tak waspada sebagai staging point ataupun sebagai mendidik bakal-bakal teroris. Dan kita harus bekerjasama dengan serius. Jangan buat meeting aja. Kena ada follow up, education. Maknanya memberitahu rakyat ASEAN. Jangan terpengaruh dengan sikap-sikap ekstremis ni. Tapi kadang-kadang kita meeting buat report habis. Kita ni tua dengan meeting dengan report. Dalam konteks ini untuk kita mendapat satu pendekatan yang berbeza sedikit, sebab tu aksi ini diadakan. Kerana pertama kita melihat apabila saya rasa Malaysia mengambil inisiatif ini sebagai pemandu juga memacu kepada perubahan dalam konteks civil service dalam konteks ASEAN. Sebab itu kita ada 3 serangkaian yang kita lakukan dalam antara 18 hingga ke 20, iaitu pertama sekali kita buat pertama kali kita mengadakan ketua-ketua setiausaha pemukiman setiausaha Chief Secretary Retreat. That's the highest level untuk civil service. Kemudian kita ada conference dan kita ada juga sukan. Untuk basically kita nak break the taboo supaya ASEAN civil service ni get together, know each other. Can you believe after so long kita baru nak sampai ke tahap itu untuk kita balik semula kepada ASEAN civil service seperti yang Tan Sri kata-kata, clear agenda supaya kita boleh dapat bersama melihat bagaimana kita nak berfikir bahawa sebagai satu entiti dalam konteks perkhidmatan awam. Mengapa kalau kita melihat mungkin kita tidak mengikuti model di Eropah di mana mereka European, kerana kita sudah berbeza, tetapi dalam konteks itu tidak bermakna kita tidak boleh mempunyai satu common ground untuk kita work together. To find that, saya rasa untuk kita jumpai common ground itu memerlukan pendekatan-pendekatan yang berbeza, inovasi dalam konteks itu, dalam konteks pendekatan itu amat penting. Ya, sebenarnya European pun mana ada samaan. Inggris dengan Jerman lain, Perancis lain, Greek lain. Jadi kita ni lebih banyak samaan daripada perbezaan. Warna kulit pun sama. Yang penting ialah macam saya katakan tadi, setiap kementerian dalam setiap kerajaan ASEAN ini mesti secara conscious, secara sedar mewujudkan ASEAN Agenda. Dalam ASEAN Agenda masing-masing, macam saya kata, kesihatan, perdagangan, keuangan, apa lagi, belia, sukan, pendidikan, semuanya, luar bandar. Ada agenda bagaimana kita akan membicarakan dan mengimplementasikan program yang kita akan wujudkan untuk menjangkaui akar umbi ASEAN dalam bidang-bidang kita. Jadi jangan kita hanya fikir Malaysia atau Indonesia ataupun Thailand aja.
kalau setiap negara buat begitu, rasa saya adalah pertemuan minda. Conference tak jadi, Midin. Kadang-kadang lepas conference kita buat report elok, kita masuk library. Saya lebih suka retreat tak retreat tak salah, itu bazir duit je. Kita buat arahan. Setiap menteri lepas kita sharing ni buat arahan. Mengatakan siapkan dalam masa 3 bulan. 3 bulan maknanya tahun 2016 dah kan. Buat bentang pada kabinet masing-masing di semua negara. Apakah agenda ASEAN, kementerian awak, departmen awak. Tiap negeri ni, tiap negara. Dan apa program yang awak akan buat. Dan meeting sekali lagi ketua-ketua ASEAN di negeri yang akan menjadi tuan rumah, jalan. Endorse dan jalan. Retreat ni membelanja berbelit juta. Kan nak bawa orang ni semua kan. Kalau chief secretary kena belanja banyak kan. Tak boleh duduk hotel bilik kecil-kecil. So jadi maknanya we have to be realistic. Dah jelak dah kita dengan banyak sangat conference ni. Saya tahniah kepada Razak School ni kerana first time kita fokus pada civil service. Bagi saya civil service ini adalah pelekat kepada semua program integrasi ASEAN. Dia ada binding factor. Kalau tak ada civil service implementasi tak jadi langsung. Doktor, semua yang kita katakan ni mungkin lebih senang dipantau sekarang kerana kita ada era digital. Tak payah nak bertemu setiap masa. Exactly. Nah, itu sebab itu dalam konteks inovasi kita melihat dalam konteks itu bagaimana kemudahan teknologi ini boleh mampu membantu. Malahan perbincangan kita lihat lepas 3-4 tahun kebelakang ini, perbincangan tentang kerjasama kita ASEAN ini meningkat dengan kemudahan teknologi yang kita ada. Perubahan, pertukaran idea itu menjadi lebih laju, dan ini juga cabaran kepada ASEAN dalam konteks keseluruhan dia. Di mana masyarakat sudah tentu now cross border development yang dia boleh nampak di antara negara lain yang boleh dia akan demand dalam negara itu sendiri. Itu yang cabaran kepada public service dalam konteks di ASEAN juga berdepan dengan cabaran itu. Dan mengapa kita tidak adakan satu program ASEAN online? Maknanya semua civil service dalam semua department ni online dengan each other sebagai satu rutin. As a matter of course bahasa Inggeris kan, maknanya sebagai satu bahagian daripada daily work kita. Kerana kalau tak buat macam itu, ASEAN ni akan tinggal sebagai conference venue. Dan dia jadi kemudian. Habiskan masalah depan mata baru fikir. Dan kalau tidak tak kita bincang 2015 ni. Bahkan saya diberitahu ada orang kata ni baru nak lancar AAC dan sebenarnya bukan nak lancar, patutnya dah tertubuh dah. Ini adalah completionnya. Saya suka pergi ke sesi istimewa Tan Sri. Tan Sri ada sesi sendiri towards One ASEAN. Terima kasih banyak Tan Sri, lama tak jumpa. Terima kasih banyak kepada Dr. Hamidin. Hantarkan pandangan anda sendiri kepada pelbagai platform yang Astro Hour ni ada, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan sebagainya. Dan insya-Allah kita akan juga, kalau dibenarkan oleh Razak School of Government, akan menemu bual tamu-tamu hebat mereka untuk kita keluarkan buah fikiran tentang perkara ini juga di Astro Hour ni. Sekian, terima kasih, insya-Allah kita jumpa lagi. Thank you so much.